Dan kita lihat bahawa dalam negara kita sekarang ini, kita tak nampak Perdana Menteri kita membuat sesuatu yang lebih baik pada negara. Banyak lebih pada kegagalan dalam menguruskan negara ini. Seperti mana yang disebut, kita minta kalau boleh Perdana Menteri kita tukar menteri dan minta orang lain menggantikan beliau. Dan dalam masa yang sama, kita juga tahu bahawa pengkhianatan berlaku di atas sebab pengkhianatan ini berlaku dan menyebabkan mereka lompat parti dan sebagainya. Tidak ada satu kejujuran dalam memerintah negara. Intellectual honesty tidak ada dalam negara kita. Ini yang kita tekankan. Dan saya minta komen Yang Berhormat Adli sebagai mantan Ketua Menteri Melaka melihat isu dan permasalahan PKP darurat yang memberi kesan kepada ekonomi negara, tetapi dengan kenyataan kita kena fair to Tan Sri Muhyiddin. Mungkin YB Adli mungkin boleh komen. Kenyataannya ialah ekonomi dan peluang perniagaan Malaysia sentiasa terbuka walaupun berdepan cabaran menangani wabak COVID-19 dan berada dalam tempoh darurat. Malaysia kekal komited kepada tadbir urus yang baik dalam situasi ini dan mempunyai ekosistem pengawal seliaan yang kukuh dan dinamik. Itu bahasanya lah. Kerajaan ada strategi 6 peringkat untuk dilaksanakan bagi pemulihan ekonomi termasuk dalam belanjawan 2021. Jadi saya nak lihat bila kita tengok pemimpin-pemimpin negara lain lebih baik pada kita, dan kalau boleh Yang Berhormat Adli bagi contoh negara-negara luar, bagaimana mereka melihat pada dasar negara mereka dan bagaimana mereka menangani isu pandemik COVID ini yang dilaksanakan oleh negara mereka. Mungkin kita kongsikan bersama. Silakan Yang Berhormat Adli. Okay, terima kasih Yang Berhormat Asmirul. Di akhir ni saya ingin menyebut tadi apa disebut daripada kenyataan Perdana Menteri sendiri Tan Sri Muhyiddin Yassin tentang kita, ekonomi kita terbuka dan kita sentiasa membuka peluang walaupun kita berada dalam tempoh darurat. Dan ada disebut tentang mereka mempunyai beberapa strategi bagi mengukuhkan ekonomi dan termasuk dalam belanjawan 2021. Dan kalau kita tengok dalam belanjawan 2021 itu tidak dirangka ekonomi kita berasaskan kepada darurat. Tetapi kita harus melihat, betul kita dalam negara ini ekonomi kita masih, kita boleh bercakap kepada pihak luar, ekonomi kita terbuka, silalah datang melabur. Saya kira orang gila saja yang nak melabur di sebuah negara yang darurat. Ini persepsi orang. Jadi bagaimana kita membina persepsi itu? Sebenarnya darurat itu bukan kita kata kita darurat, tetapi darurat kita parlimen saja. Yang lain tak ada darurat. Jadi orang melihat ini negara apa? Sebab negara harus dibentuk berdasarkan kepada undang-undang. Darurat ini adalah perlembagaan. Dan dia harus memberikan satu gambaran jelas, gambaran betul kepada pelabur. Sebab itu kita tidak memberikan gambaran betul. Sebab itu bila sebut darurat sahaja dari segi pelaburan, semua orang on hold. Dia tidak akan melabur dan mereka akan berhati-hati dalam proses untuk membuat keputusan. Kerana apa? Kerana mereka tahu bahawa bila darurat disebut oleh Perdana Menteri sendiri bahawa parlimen tidak bersidang dan parlimen digantung. Jadi bila parlimen digantung, siapa yang nak melakukan semat dan imbang dalam proses negara? Apa yang memberikan jaminan bahawa salah guna kuasa tidak akan berlaku? Dan mereka boleh melihat bahawa negara kita ini dibentuk berdasarkan kepada sebuah negara demokrasi. Itu harus kita ingat. Jadi kekuatan kita adalah parlimen kita. Itulah kekuatan paling besar kita. Dan kita telah menarik kekuatan itu, dan apa yang tinggal kepada kita? Yang tinggal kepada kita adalah Perdana Menteri. Itu saja yang akan membuat keputusan untuk negara. Kalau orang tanya pada saya, apa penilaian kemampuan Perdana Menteri kita? Saya kata bandingkan dengan Indonesia, bandingkan dengan Singapura. Kita di mana? Dalam kes vaksin saja. Kita lihat Singapura. Pemimpin negara sudah mendapatkan vaksin. Indonesia, pemimpin negara sudah mendapatkan vaksin. Kita masih menunggu vaksin. Tidak ada ketentuan di hadapan kita. Dan inilah kualiti pemimpin kita. Sebab itu bila kita buat perbandingan ini, sebenarnya perbandingan ada di depan mata kita. Sama ada kita nak terima atau tak terima saja. Jadi inilah cabaran kita. Sebenarnya bila kita menyebut bahawa dalam sistem demokrasi kita, semat dan imbang, demokrasi, parlimen kita, itulah kekuatan kita. Sebab itu kalau kita mahu negara ini kekal kuat,
buat keputusan terbaik untuk rakyat, pemimpin boleh membuat keputusan, kita mesti berbalik kepada sistem kita yang asal. Dan kita mesti duduk dalam kedudukan yang sebenar, dan kita mesti mengembalikan balik macam disebut tadi, darurat itu mesti ditamatkan. Beri keyakinan bahawa kita ada upaya, macam selalu kita sebut dalam penjawat awam itu. Dan Ketua Pengarah Kesihatan selalu menyebut bahawa Malaysia ada upaya. Dan kita pun pernah mendapat pengiktirafan sebagai salah satu negara yang berjaya melawan COVID-19. Apa sudah jadi pada kejayaan kita? Apa sudah jadi pada tokoh-tokoh kita? Dan macam tadi disebut juga, sebenarnya kita bukan ada seorang tokoh. Kita ada ribuan lagi profesional yang boleh melawan COVID-19 dalam negara kita. Itu sebab bila disebut tentang COVID-19, sebenarnya kita masih lagi tidak menggunakan keupayaan, kemampuan tokoh-tokoh ilmuwan dalam negara kita bagi mereka merancang apa peluang yang kita ada. Jadi ini sebenarnya yang tidak digunakan. Sebab itu macam saya ulang balik, demokrasi diletakkan, semada imbang diletakkan, dan keyakinan akan ada pada pelaburan itu. Dan saya yakin bahawa macam dulu teras-teras ekonomi dalam sebuah negara COVID ini, mesti selamatkan industri, mesti selamatkan pekerjaan, mesti selamatkan industri, selamat pekerjaan, selamatkan IKS, selamatkan masyarakat yang berniaga ini, selamatkan mereka yang punya pekerjaan supaya kekal punya pekerjaan, dan mereka yang tidak punya pekerjaan diberikan pekerjaan sambilan dan seumpamanya. Sebab itu model-model orange economy, model-model gig economy, sepatutnya kita hari ini membicarakan itu. Model-model menggunakan dunia digital bagi membangunkan masyarakat kita. Kenapa kita tidak membangunkan lebih banyak tenaga pengajar digital kepada orang-orang yang tidak mampu bekerja? Dan saya selalu menyebut dalam sektor agama, seolah-olah orang agama ini langsung tak boleh berkembang dalam COVID. Saya beritahu bahawa dalam model COVID itu sepatutnya khutbah-khutbah Jumaat ini sepatutnya dibanyakkan lagi sehingga ke surau-surau supaya tak crowded. Dan lebih banyak lagi golongan ilmuwan agama ini boleh memberikan khutbah. Macam saya di Melaka ini ada 200 masjid. 208 masjid katakan. Jadi kalau surau-surau disuruh pun khutbah, ada 400 masjid dan surau khutbah. Kan lebih banyak golongan ilmuwan boleh memberikan ilmu dan pengetahuan, boleh memberikan peringatan kepada masyarakat. Dalam masa yang sama mereka boleh dimanfaatkan. Dan itu menjadi salah satu daripada sumber pendapatan mereka. Sebenarnya banyak lagi ruang yang boleh kita gunakan dalam banyak sudut. Dan yang terakhir saya nak peringatkan dalam COVID-19 ini, antara yang paling terkesan ialah kanak-kanak sebenarnya. Anak-anak kita lah yang paling terkesan dalam COVID ini. Pendidikan, sosial mereka, kehidupan mereka dah hilang masa 1 tahun dalam kehidupan mereka. Jadi sebenarnya kita ini berada dalam suasana yang agak sukar, dan saya yakin bahawa sebenarnya kita boleh keluar kalau kita bersatu dan dalam masa yang sama kita berpadu untuk memastikan bahawa negara kita mesti dipacu ke hadapan, dan mereka yang gagal itu mesti mengambil tanggungjawab kegagalan itu. Itu saja pandangan saya. Terima kasih Azmirul dan juga rakan-rakan. Good point.